Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, alhamdulillah pada pagi ini Jumaat 1 hari bulan 3 24 bersamaan dengan 20 Syaban 1445, kita teruskan pengajian kita dalam kitab, nama dia Islam adalah Cara Hidup. Apa nama kitab kita ni? Islam adalah Cara Hidup. Kitab yang menarik untuk dibaca, mudah dipahami, banyak faedahnya insya-Allah. Jadi dalam kitab yang insya-Allah kita kata kitab yang baik ni, dia berkati oleh Allah Ta'ala ini, tajuk yang kita akan bincangkan iaitulah di muka surat 116. Muka surat 116, tajuk dia pentingkan kesatuan, jauhi perpecahan. Pentingkan kesatuan, jauhi perpecahan. Kita kena bersatu, jangan berbalah. Berbalah tidak dibenarkan dalam Islam. Berikhtilaf boleh dengan syarat-syarat dia, dengan SOP dia. Ni bahasa dia panggil, bahasa orang sekarang ni ada syarat lah, ada SOP lah, macam-macam dia punya istilah yang cantik untuk kita hayati, untuk kita orang panggil renungkan, supaya tujuan kitanya Islam nak ajar kepada kita baik, dia tak ajar kepada kita berbalah. Kalau orang nak balas juga, kita tak usah layan dia. Itu penting. Kalau orang nak kelahi juga, kita buat apa? Tak usah layan, dia panggil. Itu dia panggil ayat provokasi. Provokasi ni maknanya jangan duk layan lah. Kalau kita layan, bodoh paket tau. Orang nak balas, kita balas juga. Cerdik tak cerdik kita? Orang panggil tidak cerdik. Baik, tengok kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah meletakkan hubungan dan ikatan keimanan itu mengatasi segala ikatan serta hubungan yang lain seperti kekeluargaan dan keturunan. Pada masa yang sama, tidak menafikan kedua-duanya adalah satu hubungan yang sangat mantap dan teguh, tetapi ikatan iman lebih mengatasinya. Ikatan iman lebih kuat lagi. Firmanullah Ta'ala dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang yang beriman lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Surah Taubah ayat 71. Itu yang sepatutnya. Sepatutnya kita sama-sama orang beriman, tolong menolong, bekerjasama, bantu membantu, tidak berkelahi. Itu sepatut. Tapi hak tak sepatutnya, sama-sama orang beriman inilah pakat duk katak dengan orang kafir, pakat duk dakap. Ini di antara kepincangan besar yang berlaku dalam sebahagian daripada anak orang Islam. Seterusnya firman Allah Ta'ala lagi, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Orang beriman itu bersaudara. Surah Al-Hujurat
ayat 10. Baginda Nabi SAW telah menjelaskan keadaan orang yang beriman dengan membuat perbandingan seperti jasad yang satu, sebagaimana sebenarnya daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Artinya perbandingan orang mukmin dalam berkasih sayang, saling mengasihi dan persaudaraan umpama satu jasad. Sekiranya ada mana-mana anggota yang sakit, maka seluruh jasadnya akan turut berasa sakit, demam, panas atau berjaga malam. Hadis ini rawahu Muslim. Apa banyak kita nak realisasikan? Bagaimana kita nak terjemahkan hadis ini? Terjemahan realistik hadis ini dapat dilihat dalam kehidupan generasi terawal umat ini, yakni golongan salafus salih. Pelajar-pelajar, kalau tengok salafus salih itu maksudnya golongan yang awal, yang soleh-soleh dari kalangan umat ini. Telah diceritakan bahawa terdapat seorang laki-laki yang apabila melihat saudaranya menangis, dia turut menangis. Orang dulu tengok sahabat dia sedih, dia sedih. Lama kita ni, kalau tengok sahabat sedih, dia snap ambil gambar, lepas tu dia viralkan. Tengok dia tu sedih. Ini dia panggil ketololan sebahagian daripada masyarakat. Gila main Facebook, gila tular zaman kita ini. Ada ke tak ada lagu tu? Tengok orang susah gitu, lo mu tengok susah, pergi ambil gambar, lepas tu duduk sebar kau orang. Dia tu sedih tu, main-main pada orang. Islam ajar kepada kita supaya apa? Supaya ta'atuf, rasa bertimbang rasa sedih, bantu-membantu, itu dalam Islam. Setelah itu barulah dia bertanya sebab sahabatnya itu menangis. Kenapa kau nangis? Aku rasa sedih juga seperti kau sedih. Tengok ni, kisah reality. Syekh Huzaifah Al-Adawi berkata, pada hari itu tercetusnya perang Yarmuk. Yarmuk ni berlaku perangan di mana? Di Jordan. Anda dia pelajar. Yarmuk peperangan yang berlaku di Jordan, di Urdun. Aku mencari sepupuku dengan membawa sedikit air. Mana lepas perang, tengok orang bergelimpangan sakit, yang mati tak apalah, kita susun dia mati. Yang sakit, dia bawa air sikit nak bagi kok sahabat dia, sepupu dia ni sakit, dahaga, nak beri air. Aku ingin memberinya air itu sekiranya dia masih hidup. Lantas aku menemuinya yang sedang berada dalam keadaan nazak. Sakit teruk dah dia, nak mati dah. Aku bertanya kepadanya, adakah kamu mahu air ini? Dia mengisyaratkan kepala dengan kepalanya, tak mahu, tak gerak, giling kepala je, nak bercakap pun tak boleh. Tiba-tiba kedengaran suara seorang yang sedang mengerang kesakitan. Bunyi hak sebelah ni, Allahu Akbar, sakit. Sepupuku memberikan isyarat agar aku segera pergi kepada laki-laki itu terlebih dahulu. Dia isyarat, bawa air ni, pergi kau orang tu, dia sakit. Aku meluru kepadanya dan mendapati beliau telah terlebih dahulu mati, syahid. Allahu Akbar. Dan aku dapatinya beliau adalah nama Hisham bin Al-As. Hisham bin Al-As. Oh, tak mati lagi. Dia pergi, oi Hisham, orang hebat juga, pejuang Islam. Aku bertanya kepadanya, adakah kamu mau air?
mun air ni. Beliau juga mengisyaratkan mahu. Dia nak minum air dahaga. Tiba-tiba kedengaran seorang laki-laki lain sedang mengerang kesakitan. Hisham pun memberi isyarat agar pergi kepada laki-laki itu. Subhanallah. Allahu akbar. Tengok ni. Mula-mula Huzaifah Adawi pergi jumpa sepupu dia. Mun air ni dia kata mahu. Bukan tidak mahu tu, tanda mahu. Salah baca. Lama tak kuliah ni jadi tak. Dia kata nak air. Tiba-tiba dengar orang lain sakit, bawa dia lah. Gigi dia Hisham bin As nak air, nak. Tiba-tiba dengar orang sebelah sakit, dia kata bawa sana. La ilaha illallah. Hisham pula memberi isyarat agar pergi pada laki-laki itu. Apabila aku tiba kepada laki-laki ketiga, aku dapati dia telah meninggal dunia. Kemudian aku kembali kepada Hisham dan mendapati dia juga telah meninggal dunia syahid. Setelah itu aku kembali kepada sepupuku dan mendapati dia juga telah meninggal dunia. Masya Allah, tabarakallah. Mati belakang tak minum air, akhir kali air ni diminum oleh dia bawa tadi Huzaifah. Ini manifestasi menunjukkan kepada kita betapa orang-orang salafus saleh mengutamakan orang lain dalam bab keduniaan. Tapi dalam bab akhirat, no. Masing-masing berebut, masing-masing berlomba, masing-masing nak, dia yang nak lebih daripada orang lain. Itu yang betul. Cerita ini dikeluar oleh kita dalam kitab Az-Zuhdu war-Raqaiq. Ukhuwah berlandaskan iman ialah asas kepada akidah keimanan dan martabat tertinggi dalam Islam. Oleh sebab itulah balasan bagi kasih sayang di dunia ialah kemanisan iman dalam hati yang mengatasi semua kelazatan yang lain. Di akhirat pula Allah akan meletakkannya di bawah naungan arash. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara. Tanda ni pelajar. 3 perkara. Siapa yang ada dalam hati dia 3 ini, maka itu tanda orang mendapat merasai kemanisan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itulah balasan bagi kasih sayang di dunia ialah kemanisan iman dalam hati yang mengatasi segala kesemua kelazatan yang lain. Di akhirat pula Allah akan meletakkan di bawah naungan arash. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, Nabi kita kata apa? Salasum man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara ini jika terdapat dalam diri seorang, maka dengan itulah dia akan memperoleh kemanisan iman. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada kedua-duanya. Tengok. Apa dia yang kita dapat? Yang pertama tulis, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Dia sayang kepada Allah dengan Rasul mengatasi orang lain. Rasulullah suruh kita buat macam ni, mak kita suruh buat macam ni, kita ikut Nabi, tak ikut Umi. Dalam Quran Tuhan suruh buat macam ni, tok guru kita suruh buat macam ni, kita kata no, kita ikut Allah. Itu maksudnya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia sayang kepada sahabat dia semata-mata kerana Allah, bukan kerana projek, bukan kerana lain. Kenapa mu sayang kepada dia? Kerana Allah. 3, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dia tak mau lagi tinggal agama ini, pergi jadi kafir semula, sebagaimana dia tak mau dia dicampur ke dalam api. Maka kalau ada 3 ini,
orang yang akan mendapat halawatal iman, rasa manis iman. Hadzal hadis rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang kedua, tengok kelebihan, tanda pelajar, kelebihan berkasih sayang kerana Allah. Kelebihan apa? Kelebihan berkasih sayang kerana Allah. Bila kita sayang kerana Allah, maka Allah Ta'ala akan beri kepada kita kelebihan yang besar, kelebihan yang banyak. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqulu yawmal qiyamah. Pada hari kiamat esok Allah berfirman, Ainal mutahabbuna bijalali. Di manakah golongan yang berkasih sayang kerana Allah semata-mata, bukan kerana projek, bukan kerana anugerah-anugerah yang diberi, tapi dia sayang kerana Allah. Al-yawma uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli. Hari ini aku akan menempatkannya mereka di bawah naunganku pada hari yang tiada naungan selain daripada naungan yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadzal hadis rawahu Muslim. Ini siapa dia nak duduk bawah bayangan pada hari kiamat, nak ke tak nak? Kita sayang sahabat kita kerana Allah. Ni pelajar-pelajar ni, dengar ni pelajar, kalau jumpa barang-barang kawan-kawan, jangan ambil. Ni tak tahannya. Tak, dia tengok biskut kawan, dia colek ambil sikit. Haram makan orang tanpa izin. Boleh kau ambil barang orang tanpa izin? No, tidak boleh. Dia panggil haram ambil orang tanpa izin. Jadi kalau nak minta, akhi, aku terliur lah kau punya biskut, bagilah sekeping. Tak. Nya bagi juga kawan tu pun tak kira bakhil sangat. Tapi kalau senyap-senyap krek ambil, lah. Baiklah. Dalam hal ini seorang ulama berkata, dia kata apa? Allah telah menjadikan hamba-hambanya saling membantu antara mereka, bersaudara, berkasih sayang, dan menyuruh mereka supaya bersatu serta melarang daripada berpecah dan berikhtilaf. Jangan duk balah. Kerana itu, bagaimana ke umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini boleh berpecah sehingga kan seseorang itu menyokong satu golongan sahaja, manakala membenci semua golongan selain itu dengan sangkaan zan semata-mata serta mengikut kehendak nafsu tanpa berlandaskan dalil yang dibenarkan dari Allah Azza wa Jalla. Maka itu tidak boleh. kita dalam Islam ni sama-sama kita mesti ada khilaf. Orang ni suka orang ni, jadi kita toleransi lah dalam perkara yang boleh ditoleransikan. Tapi jangan duk toleransi dengan orang kafir. Hari ni kita pergi gereja, dia mari masjid lah, itu bukan toleransi itu. Itu dia panggil tidak betul dia punya perjalanan. Baik. Model kesatuan dalam ibadat. Tengok ni. Ini penting. Kita nak tunjuk model kesatuan dalam ibadat itu macam mana. Sesiapa yang meneliti hukum hakam syarak pasti akan mendapati banyak sekali dalil yang menunjukkan kepentingan penyatuan dan ijtima'. Islam juga menolak perpecahan dan pergolakan. Oleh sebab itu, manusia semuanya bersatu dalam ibadat mereka seperti haji, satu tempat yang kita kumpul. Di mana? Di Makkah. Tawaf 7 keliling di Kaabah. Sa'i 7 round di Safa Marwah. Wukuf di Arafah. Maknanya satu. Tak boleh pecah-pecah, tak ada. Kalau ada senang lah. Kita buat tempat tawaf di Pondok Sungai ni, ramai orang mari. Tak? Mu tak suka hijau lain. Jual air tepi jalan pun cukup dah. Kaya dah. Tapi Allah Ta'ala perintahkan haji itu di Mekah. Solat
kita nak solat, kiblat kita semuanya ke arah Kaabah. Puasa, kita puasa pada siang hari, bermula masuk waktu fajar sampai ke maghrib, yang disyariatkan dalam satu waktu dan berakhir pada waktu yang sama juga. Selain itu, umat Islam turut bersatu dalam barisan saf dan susunan kaki ketika solat. Saf kena betul, jangan duduk main bengkang-bengkok. Orang Kelantan kata jangan duduk main belok belaka. No. Dalam pada itu, syariat juga menenggah perbuatan lewat ke masjid. Hei, mari lambat sehingga terlepas solat berjamaah bersama imam. Sekiranya diperhatikan dengan teliti, beberapa pandangan ulama secara praktikal dalam masalah ijtihad, kita akan mendapati pelbagai hukum seumpama dengannya. Contohnya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat bahawa sesiapa yang terlepas solat jemaah di masjid, yang mempunyai imam ratib. Imam ratib ni imam tetap, itu imam rasmi. Hendaklah dia menunaikan solat seorang diri, atau jangan diadakan jemaah kedua di masjid tersebut, kerana ia boleh mengakibatkan perpecahan dan ikhtilaf. Itu imam pandangan dia dalam kitab Al-Um. Imam Syafi'i kata, aku tak suka ada banyak jemaah dalam masjid. Jadi macam mana tak mau banyak jemaah? Dengar ulasan daripada Syekh Ahmad Syakir dalam ta'liq dia kepada Sunan At-Tirmizi. Qala Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, pandangan Imam Asy-Syafi'i dalam bab ini mengandungi makna yang sahih lagi mulia, hasil daripada pandangan yang bernas dan kepahaman yang mendalam, serta akal yang sangat memahami ruh dan maqasid objektif Islam. Maqasid awal Islam yang sangat tinggi dan penting adalah menyatukan umat Islam atas tujuan yang satu, iaitu meninggikan kalimah Allah, Islam, dan perlu menyatukan saf bagi mencapai matlamat tersebut. Semua objektif ini tidak akan dapat dipahami kecuali oleh orang-orang yang telah dianugerahkan oleh Allah kepahaman dalam agama dan memahami rahsia syariat. Sudahlah. Habis macam mana kita nak jawab ni? Boleh ke tak boleh? Bila kita mari masjid, orang tu imam pertama sudah ada solat. Kita nak maya sore ke nak maya jemaah? Kalau tengok dalam buku ni macam kena maya sore-sore, seperti yang berlaku di tempat kita hari ni. Jawab dia, buka muka surat sebelah. Tengok muka surat 121. Tiada jemaah kedua. Buka apa? Muka surat 121. Perhatian. Ini perhatian ni penting. Kalau tidak masalah baca ni, pakai tak semaya jemaah kedua adalah la. Perhatian, larangan mendirikan jemaah kedua adalah apabila ia boleh menimbulkan perpecahan dalam masyarakat atau memang sengaja ingin menimbulkannya. Situasi ini berlaku apabila tiada persetujuan dengan imam yang sedia ada, maupun berlainan fahaman ataupun ideologi ataupun warna politik. Ini tak boleh. Tak boleh. Kenapa awak tak ikut imam? No. Dia parti lain. Contohlah, dia ni kita tak ikut dia sebab dengan tuduhan jahat yang disemparkan. Ada kalau ni orang tuduhan jahat kau kan, dia kata kau itu macam-macam, dia buat di TikTok lah, buat Facebook lah. Jadi dia tak solat kerana ini, maka ini dilarang. Imam Syafi'i kata tak boleh. Namun bagi masjid yang terletak dalam perjalanan, yang tidak ada imam ratib seperti di lapangan terbang, surau airport, hentian R&R,
ataupun di masjid ratib yang tidak menimbulkan perpecahan, maka mendirikan jemaah kedua, ketiga dan seterusnya tidak dilarang, dengan syarat tulis pelajar, dengan syarat ia tidak berlaku dua orang imam dalam satu masa. Syarat ni penting. Dia tak boleh berlaku dua imam satu masa. Ni tak boleh. Contohnya, kita marilah buat masjid, imam pertama sudah dah, jadi boleh kita buat jemaah kedua belakang tanpa ada tujuan nak menghina imam yang satu atau nak menimbulkan perpecahan, boleh. Tapi kalau isu tadi, isu tak suka dengan Tok Imam, orang Tok Imam ada semaya ni, dia duduk berdiri kat belakang, bila imam dia sudah, dia semaya pok dia, ini tak boleh. Ini menimbulkan perbalahan dan perpecahan dalam masyarakat. Jelas? Kena jelas lah. Kalau tak jelas ni bahaya ni. Jadi dua imam satu masa, no. Law ni berlaku macam-macam dia kali di RNR. Bukan dua imam, 10 imam pun ada. So ni sini semaya sini, ni semaya sini, cotek sana cotek sini. La, satukan imam. Maknanya pandangan Imam Syafi'i ini sangat jelas, nak mengajar kepada kita kesatuan ummah, jangan berkelahi, jangan berbalah walaupun dalam masjid. Allahu Akbar. Baik, kita berpindah kepada seruan kepada ittifaq, bukan bermakna tidak boleh berikhtilaf. Boleh ikhtilaf, tapi utamakan ittifaq. Kalau ada ikhtilaf yang kecil-kecil, ikhtilaf yang tidak menimbulkan perpecahan, itu dibenarkan. Bukan dipanggil kepelbagaian dalam masyarakat. Perpecahan merupakan satu ciri jalan yang dicela dalam syariat. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Ta'ala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang yang memecah belahkan agamanya, lalu mereka menjadi berpuak-puak, tidak sedikit pun kamu bertanggungjawab ke atas mereka. Surah Al-An'am ayat 159. Dan firman Allah Ta'ala lagi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu semua kepada tali yakni agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, berpecah belah. Jangan. Surah Ali Imran ayat 103. Seterusnya Allah Ta'ala juga berfirman, an aqimuddin wa la tatafarraqu fih. Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Surah Asy-Syura ayat 13. Jadi ayat-ayat ini mengajar kepada kita, larang kita daripada berpecah. Ikhtilaf, perbezaan pendapat, ada kalanya satu rahmat dan ahli-ahlinya diberi kemaafan. Sebagaimana seorang ulama berkata, perbezaan pendapat dalam hukum hakam adalah satu rahmat selagi tidak menatijahkan keburukan yang lebih besar, yaitu hilang hukum asalnya. Hal ini demikian kerana hak atau kebenaran itu adalah satu. Mungkin sebahagian daripada rahmat Allah kepada segelintir hambanya adalah dengan tersembunyinya hukum itu, kerana kalau ianya nyata akan menjadi satu keberatan bagi mereka. Jangan duduk main kacau kita. Khilaf ini telah timbul sepanjang sejarah, zaman sahabat sehingga para tabi'in, akan tetapi tidaklah sampai mengakibatkan perpecahan dan memburuk-burukkan antara satu sama lain. Oleh sebab itu, khilaf ini bukanlah sesuatu yang dicela pada asalnya, sekiranya diikut dengan SOP, cara-cara yang dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Imam Asy-Syatibi rahimahullah telah mengemukakan beberapa contoh tentang khilaf yang berlaku dalam kalangan sahabat berkaitan perkara yang tidak ada nas yang qat'i. Beliau kemudian memberi komentar tentangnya. Katanya,
Banyak lagi contoh khilaf itu. Namun mereka semua ialah golongan yang berkasih sayang, nasihat menasihati, dan penuh dengan ukhuwah Islamiah sesama mereka. Apabila meresapnya hawa nafsu dalam khilaf, sebagaimana yang telah diberi pengingatan dan amaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka timbullah permusuhan berpuak-puak dalam kalangan pengikut seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah. Zaman dulu, zaman kita ini liberal, apalagi sekular, dia panggil pluralisme, macam-macam lagi lah. Hal ini menunjukkan semua itu terjadi gara-gara telah dihasut oleh syaitan melalui lidah dan tangan mereka. Perpecahan yang dimaksudkan itu ialah perpecahan sehingga hilangnya kesatuan ummah. Tak kala itu lumpuhlah gerakan Islam dengan lemahnya kaum muslimin, manakala musuh pula semakin menguasai mereka. Sekaligus perpecahan mula berlaku dalam kalangan ulama, pemimpin dan pembesar. Jika berlakunya perpecahan dalam sesebuah kaum, maka akan binasalah kaum itu. Sebaliknya, jika mereka bersatu padu, maka bangsa itu akan teguh, kerana al-jamaah, persatuan itu merupakan satu rahmat, manakala al-furqah, perpecahan itu merupakan azab. Ini kata-kata hikmah. Kesimpulan, khilaf satu rahmat. Tanda pelajaran, khilaf satu rahmat kalau diuruskannya dengan betul. Kalau tak betul, khilaf azab. Berkhilaf dalam perkara yang boleh dilakukan ijtihad. Tengok ni, dalam perkara yang boleh berijtihad, mana tak ada nas qat'i, dan mengeluarkan pendapat adalah tidaklah dicela sekiranya tidak bercanggah dengan hukum yang qat'i daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ijma' sepakat ulama ummah. Hal ini tidak kira dalam permasalahan yang berhubung dengan ilmu Islam ataupun strategi untuk berdakwah dan rangka kerja secara umumnya. Syekh Ibn Al-Qayyim rahimahullah membuat kesimpulan dengan berkata, tanda kesimpulan kita bab kita ni, berlakunya ikhtilaf dalam kalangan manusia adalah sesuatu yang pasti, tak mungkin kita nak lari. Hal ini demikian kerana berbezanya kekuatan ilmu dan kepahaman masing-masing. Akan tetapi, apa yang telah dicela adalah apabila satu golongan yang mencela dan memusuhi golongan lain dengan berikhtilaf dengannya. Sungguh pun demikian, jika khilaf yang tidak mencetuskan perpecahan dan permusuhan, bahkan bertujuan untuk mencari ketaatan Allah dan Rasulnya, maka khilaf tersebut tidaklah mendatangkan mudarat, kerana ia adalah satu perkara yang tidak dapat dielakkan. Benda berlaku. Namun apabila asal dan matlamat sesuatu masalah itu serta jalan pendekatan dan penyelesaian adalah sama, mungkin tidak berlaku ikhtilaf. Jika berlaku pun tidak akan memberi kesan buruk sebagaimana khilaf yang berlaku dalam kalangan sahabat. Hal ini demikian kerana asas yang membinanya adalah sama, iaitu Al-Quran dan Sunnah, manakala matlamat dan tujuannya sama, iaitulah mencari ketaatan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jalannya juga satu, iaitu mengkaji dan meneliti berdasarkan dalil-dalil daripada Al-Quran dan Sunnah, serta mengutamakan dua-dua asas tersebut melebihi segala yang lain, seperti pandangan orang lain, qiyas, perasaan dan politik. Maknanya khilaf ni kita tengok pada asas. Kalau khilaf tu kerana nak cari benda titik persamaan yang baik untuk melonggarkan, meluaskan, maka itu dibenarkan. Tapi kalau khilaf kerana nak balah, nak kerah kepala, nak kata-mengata, caci maki, maka itu tidak dibenarkan. Alhamdulillah, tamatlah kitab kita. InsyaAllah kita akan sambung lain siri yang akan datang, muka surat 122, Al-Insaf dan Al-Adlu dalam berikhtilaf. InsyaAllah kita akan sambung
dalam siri yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.